Hai, Assalamualaikum dan salam perpaduan. Apa khabar semua? Dalam musim pandemik ini, diharapkan semua dapat menjaga kebersihan dan kesihatan diri dengan baik dan tidak lupa patuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia walau di mana anda berada. Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, pernah tak anda semua mendengar istilah murid berkeperluan khas? Jadi hari ini suka untuk kami bawakan kepada anda berkenaan implikasi COVID-19 terhadap murid berkeperluan khas. Ini adalah langkah yang telah kami lakukan dalam pembikinan video ini. Beberapa responden dari kalangan ibu bapa dan guru bagi murid berkeperluan khas telah kami temu bual. Dan hasilnya kami muatkan di dalam video ini sebagai maklumat tambahan untuk anda. Jadi, untuk info menarik, tunggu hingga video ini tamat ya. Izinkan kami memperkenalkan Akta Orang Kurang Upaya dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Klip video yang kami sediakan ini adalah mengenai pembelajaran murid berkeperluan khas. Jom kita tonton. Orang kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas asas ketidakupayaan dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan tinggi atas asas kesetaraan dengan orang atau kanak-kanak upaya termasuk latihan vokasional dan pembelajaran sepanjang hayat. Walaupun mereka banyak kekurangan ataupun kekangan, tapi mereka sangat-sangat dedikasi dan sentiasa berusaha untuk bersaing dengan murid-murid yang normal di luar sana. Tak ada kekurangan yang saya nampak dalam hati mereka. Walaupun dari segi fizikal mata mereka tak nampak, tapi semangat mereka untuk teruskan kehidupan seperti biasa itu sangat tinggi. Pendidikan khas adalah pendidikan bagi murid berkeperluan khas MBK yang disediakan oleh kerajaan. Terdapat 6 kategori murid berkeperluan khas iaitu kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan, masalah pembelajaran seperti Global Developmental Delay (GDD), Syndrome Down, Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), autisma, kurang upaya intelektual, masalah pembelajaran spesifik, disleksia, diskalkulia dan disgrafia, dan kurang upaya pelbagai. Murid berkeperluan khas boleh mendapatkan pendidikan khas di sekolah pendidikan khas yang dibina khusus bagi MBK. Program pendidikan khas integrasi yakni kelas khas bagi MBK di sekolah harian biasa dan program pendidikan inklusif di mana MBK ditempatkan di kelas arus perdana di sekolah harian biasa. Untuk kepentingan ibu bapa hantar anak-anak murid ke sekolah, saya rasa dalam pengalaman saya, mereka dapat bersosial. Yang penting mereka dapat bersosial, bergaul dengan kawan-kawan melalui aktiviti. Menarik kan info tadi? Tak ramai rakyat Malaysia yang tahu berkenaan keperluan golongan OKU dan murid berkeperluan khas ini. Sedangkan mereka juga mempunyai hak terhadap pendidikan seperti individu normal yang lain. Lebih menyedihkan lagi, dunia kini sedang dilanda pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan pelbagai sektor, termasuklah sektor pendidikan bagi golongan ini. Meskipun dihimpit pelbagai kekangan hidup, semangat dan kecekalan untuk berjaya mampu mengatasi semuanya
Itu yang dilakukan Nurul Hidayah Abu Hassan yang merupakan orang kurang upaya OKU penglihatan. Di sebalik kekurangan pada diri, kecemerlangan beliau dalam pendidikan boleh menjadi sumber inspirasi. Perubahan kaedah pembelajaran ketika pandemik COVID-19 jelas beri kesan besar kepada keseluruhan pelajar, terutama calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia (SPM). Tidak terkecuali merasai cabarannya seorang pelajar autism Samsuri Ruzmi 18 tahun yang mengakui sukar untuk memahami semua yang diajar oleh gurunya melalui telefon bimbit. Pelajar yang bakal menduduki SPM saya kira 5 hari lagi, dan cabaran yang didepankan oleh pelajar ini bukan sahaja sama besar dengan pelajar-pelajar yang bakal SPM lain, malah pelajar ini adalah pelajar OKU autism yang juga akan menduduki SPM tidak lama lagi. Dan tidak terkecuali juga pembelajaran dan juga pengajaran yang turut dilakukan secara dari rumah ataupun dilakukan secara maya dalam digital. Jadi dalam isu ini adalah kita melihat bagaimana keberkesanannya proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara dari rumah ini. Jadi hari ini kita akan memberi fokus kepada bagaimana pelajar pendidikan khas dan OKU mendepani cabaran dalam pembelajaran dari rumah ini. Butiran lanjut mengenai perkara ini telah kami dapatkan daripada responden ibu bapa yang telah kami temu bual. Peringatan juga, temu bual ini telah kami jalankan di bawah SOP seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rozita binti Lut. Saya ada seorang anak istimewa iaitu bernama Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Yazid yang kini berumur 15 tahun. Kecacatan anak saya iaitu mengalami sistem Down syndrome. Anak saya mendapat pendidikan awal di sekolah rendah pendidikan khas SK Taman Medan sehingga berumur 12 tahun. Sekarang anak saya mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Taman Datuk Harun sehingga kini masih belajar di dalam aliran pendidikan khas. Semasa musim PDPR masa COVID, gurunya bekalkan bahan belajar dan dia buat di rumah. Tapi keadaan dia mudah menerima apa yang kita ajar kat dia, mudah. Secara dia tanpa paksaan, dia lebih semangat. Maksudnya dia akan tanya kita apa yang kita akan buat hari ini dan apa yang akan kita, dia akan tanya okay, hari ini apa nak belajar apa. Sebab anak saya ni dia tak lebih kepada paksaan. Maksudnya cara penerimaan dia mudah. Segalanya mudah dengan dia. Sebab Down syndrome ni dia banyak peringkat. Ada peringkat secara kena paksa, peringkat yang banyak pertolongan daripada orang lain. Tapi anak saya ni dia boleh berdikari sendiri tanpa bantuan orang lain. Maksudnya macam tu. Maksudnya dia belajar pun tanpa paksaan. Untuk anak-anak istimewa ni, yang saya nampak kalau dia tak minat daripada segi pembelajaran, kita boleh lebih terapkan dia banyak kepada aktiviti kemahiran. Contohnya pembuatan roti, benda-benda yang banyak menggunakan tangan. Bagi saya sebagai ibu, untuk mengawal tingkah laku anak saya lebih menjaga kepada emosi dia. Sebab kita sebagai ibu, kita yang faham emosi dia. Sebenarnya anak saya, kita jangan terlalu paksa. Tak boleh paksa. Kalau budak-budak macam gini, anak-anak istimewa macam gini, anak-anak Down syndrome macam gini, tak boleh banyak paksa kepada dia. Tapi kita banyak main peranan
beli jiwa dia, jaga emosi dia supaya lebih terkawal. Sebab kalau anak-anak yang kita abaikan emosi dia, dia akan jadi lebih agresif dan dia lebih agresif dan lebih macam menyebabkan kita akan jadi marah-marah kepada dia. Tapi saya sebab kita kawal emosi dia, kita beli jiwa dia, kita tanam minat apa yang dia minat. Jadi kita jadikan dia, walaupun dia anak macam gitu, kita jadikan dia sahabat kita. InsyaAllah dia akan lebih tersusun dan teratur daripada segi tingkah laku, emosi dan daripada semua segilah. Responden kedua telah menghantar rakaman suara melalui aplikasi WhatsApp sebagai menjawab kepada persoalan kami. Melalui respon yang kami terima daripada Puan Nurlina, beliau menghadapi cabaran dari sudut kawalan tingkah laku anaknya di sepanjang PDPR berlangsung. Di samping, beliau perlu menggalas tanggungjawab menjaga kebajikan 3 lagi anaknya yang lain. Kami juga ada mendapatkan pandangan daripada 2 orang guru pendidikan khas tentang proses pembelajaran yang dilakukan kepada murid berkeperluan khas ini. Berikut merupakan laporan rakaman video yang kami sediakan. Peringatan juga memandangkan guru tersebut berada di negeri yang berbeza dan temu bual ini dilakukan dalam musim PKP. Video ini adalah rakaman oleh guru itu sendiri sebagai menjawab kepada persoalan kami. Capaian internet yang ada pada diorang, pada mereka masa tu sangat lembab ataupun lemah. Okey, maksud di sini line telefon tu dia terlalu lemah sebab dia berada di kawasan luar bandar. Ada yang capaian internet dia sukar untuk dia dapat. Yang kedua, kos internet tu sendiri. Murid saya kebanyakannya murid yang kurang berkemampuan, yang mana gaji ibu bapa kalau dijumlahkan takkan sampai, ada setengahnya takkan sampai 3,000 pun. Masalah yang ketiga, mereka ni tak ada device tu. Maksud di sini murid ni tak ada handphone sendiri tak ada. Lepas tu mereka tak ada laptop, tak ada desktop, tak ada iPad ke tablet, dan tak ada. Kemudahan tu tak ada untuk mereka sendiri, tak ada. Masalah yang keempat, cabaran yang keempat, handphone yang terhad. Device tu terhad. Macam ada yang saya cakap tadi, ada sendiri pun tak ada masalah. Ini dia mengharapkan handphone ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa akan lebih mementingkan atau mendahulukan adik-beradik yang lain, adik-beradik yang normal yang lain. Seterusnya, masa murid kita terpaksa ikut masa parents dia, masa ibu bapa dia. Ibu bapa akan balik pukul berapa? Pukul 5. Seterusnya, buku aktiviti, modul lembaran, murid-murid ni dia tak buat. Macam maksud dia tak buat dan bukan dia yang buat. Seterusnya, saya tahu ada setengah guru-guru akan guna aplikasi Google Meet untuk persemuka dengan murid. Tapi kat sini kehadiran untuk murid-murid ni sangat kurang. Bukan setakat kurang tapi sangat kurang. Cikgu kena pandai untuk ubah atau ambil alih, ubah atau tukar cara mengajar atau apa yang kita nak ajar berdasarkan emosi murid. Kami sediakan bahan yang menarik. Cikgu banyak sekarang ni cikgu buat video dan upload di YouTube.
Jadi pendekatan saya, sebab saya tak pandai video-video ni, saya tak pandai. Jadi ada ramai guru-guru yang pandai buat video ni. Jadi kalau saya ambil daripada mereka. Daripada tu latihan bukan setakat menulis dan mewarna saja, dan juga menulis dan juga ikut modul dan juga buku aktiviti tak. Sebab sekarang ni banyak, saya sendiri masa PKP hari tu guna Google Form, berselang-seling dengan live worksheet, dengan quiz, libatkan murid ni dalam aktiviti yang melibatkan macam-macam. Okey, ibu bapa, saya nak video ya anak-anak buat ini. So macam, kenapa mak aku nak suruh aku buat video? Okey, buat video, berlari ke, jogging ke, untuk hari tu untuk PJ ada dia cikgu-cikgu ni ada buat. So murid ni akan berlari di luar rumah. So macam mak aku tangkap gambar ataupun ambil video. Dia seronok benda tu. Sepanjang PKP tu dengan TV, dengan segala macam subjek pendidikan, tapi kebanyakannya adalah subjek aliran perdana. Sukar, dan saya rasa macam saya tak nampak lagi TV pendidikan untuk murid MBK. Jadi saya rasa perlu juga benda ni, sebab sebab itu adalah satu daripada medium yang sangat senang untuk dia terima. Maksudnya modul yang menarik. Ini terpulang dan bergantung pada cikgu tu sendiri. Apa saja modul yang menarik minat untuk murid ni. Sama ada daripada internet banyak, daripada grup-grup dalam Facebook tu pun banyak dah disediakan modul yang menarik. Penglibatan daripada ibu bapa, ini penting lah, sebenarnya penting. Tapi jangan terlibat secara langsung sangat. Maksud dengan saya di sini, jangan terus buat latihan untuk anak. Ulang kaji balik lah dengan murid-murid ni. Kita akan ulang, bukan sepanjang-panjang tu kita ulang balik, tak. Tapi macam kita dengan pantas. Emosi murid memang kita tak boleh jangka. Kalau apa yang selalunya bila berkait dengan emosi ni, apa yang kami atau cikgu-cikgu buat, bila murid tak nak buat, tak payahlah, tak payah buat. Sebabnya kalau kita paksa, benda tu tak akan jadi pun. Responden kedua telah menghantar rakaman suara melalui aplikasi WhatsApp sebagai menjawab kepada persoalan kami. Guru kedua yang kami temubual iaitu Cikgu Tenmoli Sivamani mengatakan bahawa beliau turut menghadapi cabaran mengajar di sepanjang musim PKP. Antaranya ialah rutin pengurusan diri yang diajar di sekolah tidak dapat dipantau sepenuhnya melalui PDPR. Semoga paparan ini dapat membuka mata kita semua untuk lebih menghargai golongan istimewa ini. Kadang kita sedia maklum mereka ini wujud, malah juga maklum tentang kepentingan menghormati serta menghargai mereka. Namun, dek kerana mereka menjalani hidup mengejar akan kesempurnaan, kita jadi agak kurang menghayati perkara-perkara sebegini. Alah, bisa tegal biasa.